Adakah benar bahawa ini merupakan satu tahyul yang tolol? Tak. Tahyul bukan tolol kerana apa yang kita percaya itu adalah kebenaran. Dan kita perjuangkan kepercayaan yang akan membenarkan kita menang nanti. Allahu Akbar. Apakah yang James Cameron patut belajar daripada filem? Dia nak buat Avatar sampai 2031. So apa yang dia boleh belajar daripada saga Melayu terbaik? James Cameron kita kena puji. Dia pelopor kepada banyak teknik-teknik penggambaran menggunakan 3D. Dia punya world building besar. Lepas tu dia boleh break 10 tahun, lepas tu sambung balik Avatar tu. Kan? Tapi sebelum dia buat benda tu, dia dah buat banyak lagi filem-filem yang lain. Jadi semua dia buat benda besar-besar. Come on James. Sometimes film is very simple. You go into the film, you go into the cinema, you sit down, you watch, you tak nak fikir, you just enjoy it. It's very simple. Tak payah nak buat cerita-cerita, lepas tu ada allegory racism lah, lepas tu nak pakai avatar suit lah, lepas tu nak tunggu 10 tahun, lepas tu nak buat kamera style baru sebab nak tak payah. Okay? Pentingnya apa? Yang penting je, you know, with the simple cam yang shaking sikit, you can shoot. You know, you don't have to do like very good shot composition, panggil DOP mahal-mahal. Kadang-kadang kalau shot tu tak cantik sangat, tak apa. Art bro, art. Okay? Apa lagi? And then sometimes you don't have to write all the stories and the characters for people. Trust your actors. Okay? Trust your actors. Oh, believe stuff. Tengok, ini dah. Tengok banyak sangat cerita James Cameron. Jadi macam ni. Sebab tu saya tengok cerita ni. Jadi ni baru tengok lagi. Jadi proses tu dia tak keluar. Jadi macam you kena percaya pelakon-pelakon you. Okey, jangan macam percaya cakap orang dia ni tak boleh berlakon, dia ni berlakon kayu, dia ni pokok getah tapi filem tu dia pokok cengal. Jangan. Biarkan seni daripada pelakon-pelakon you keluar dengan sendirinya. Kalau dia keluar pokok, dia keluar kayu, itu seni dia. Seni adalah ekspresi diri. Jadi kita kena raikan ekspresi ni. Apakah teori anda tentang skala kekayuan Fatah Amin? Daripada meranti kepada cengal? Mulai sekarang pada saya, skala tu tak boleh dipakai. Skala tu ya apabila ditanya, skala meranti kepada cengal, jadi skala tu tak boleh dipakai sebab dia sekarang meranti ke Neo. Jadi cengal tu apa? Semakin keras. Tak, dia semakin boleh dibentuk. Sebab Neo kan, pokok Neo. Tapi dia takkan tumbang. Kan? Lepas tu dia multi-purpose bro. Ya, multi-purpose. Ya, bukan setakat batangnya berguna, malah buah kelapa tu berguna, pelepah dia berguna, dan dia juga menambah kepada keindahan tepi pantai dengan dengan dia punya pos dengan tu. Jadi cantik, pantai kita cantik. Jadi bagus. Okey. Dan kalau kita nak melihat contoh dia punya lakonan yang telah maju. Legolas dia kena ikat rambut. Fatah Amin tak ikat rambut. Legolas gajah besar jatuh, dia fire. Fatah Amin fire 2 kena arrow tu dia buat sendiri. Legolas punya anak panah siapa buat? Kita ada nampak tak dalam 3 jam ketiga-tiga filem Lord of the Rings Legolas buat anak panah dia? Tak ada. Fatah Amin dalam masa dia pergi berjuang, dia nak kejar tok gajah, dia berhenti sekejap, tak minum air. Dia ambil batu, dia pecah batu tu, dia asah dekat batu lain sampai jadi anak panah penuh satu quiver. Legolas boleh buat. Lord of the Rings, Lord my ass. Lagi. Pendapat anda tentang penulisan skrip yang teramat bernas? Sampai Scorsese patut belajar daripada studio kembali. Kita tak adil kalau kita nak tujukan soalan-soalan sebegini kepada Scorsese. Dia pengalaman dia lama. Apa yang dia buat sekarang tak sama dengan apa yang dia buat masa dia mula-mula dulu. Jadi apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah mungkin Scorsese dah lupa fundamentals yang dia gunakan masa dia mula-mula membuat filem dulu. Jadi sekarang dia nak buat filem-filem yang berat dan syarat dengan macam-macam tema-tema kehidupan. Betul, kita perlukan benda tu. Tapi kalau aku perlukan benda tu juga, aku tak perlu tengok filem Scorsese sebab aku buka pintu, aku mandi, aku bangun, mandi, buka pintu, keluar rumah. Kehidupan. Jadi, aku pergi filem nak tengok, I just nak tengok benda-benda yang simple. Apakah itu filem? Oh ini, aku bukan nak pergi tengok filem. Apakah itu filem? Kehidupan bro. Tak semestinya. Okay? Jadi Scorsese dia kena ingat balik masa dia start buat filem tu, benda simple je. Alright, kamera, skrip, pelakon, adegan. Itu je. Okay?
kau shoot, lepas tu kau susun lah. Lepas tu kau just, kalau asalkan konti tu ada sikit, okay. Sebab kalau kau tanya orang, macam contoh, cerita ni pasal apa? Oh, cerita ni pasal Pendekar Awang, dia berjuang untuk pastikan yang Tok Gajah selamat sampai ke Terengganu. That's the film. Aku tak perlu cakap tentang Awang dia mempunyai kesedaran apabila dia berbual dengan isterinya pada suatu hari. Kemudian semasa dia ingin membina kesedaran itu untuk menjadi seorang anak yang lebih soleh, dia tak payah bro. Ini sejarah ya. Kita dah lepas lama dah. Kita tak ada masa nak kembali ke waktu itu. Kita tak ada pun masa itu. Kita tak tahu apa yang sebenar-benarnya. Yang kita tahu adalah kita kena ingat perjuangan. Jadi filem ni keep it simple. Okay? Watak ni cakap perjuangan. Watak ni cakap dia nak berhentikan perjuangan kita. Watak ni cakap kata kita kena hentikan usaha dia untuk hentikan perjuangan kita. That's it. Pusing-pusing macam mana pun kita kena berjuang. Kehidupan, Scorsese, kehidupan. Apakah yang Kevin Feige boleh belajar daripada studio Kembara tentang macam mana nak buat cinematic universe? Alamak, saya ingat soalan lepas ni lagi susah. Kevin Feige boleh belajar apa daripada filem ni untuk buat cinematic universe? Feige, you don't need 10 years, 27 films to do $1 billion cinematic universe. 2 filem je, bye. As a matter of fact, Mak Kilau tu tak kira. Siapa kira origin film? Kan bila dah sukses baru kau kira Iron Man. Betul tak? Kan masa Iron Man keluar kita tengok 2 depan, kita tak kata pun Marvel Cinematic Universe. Kita terima sebagai Iron Man. Jadi kita abaikan, kita tolak Mat Kilau ke tepi. Ia adalah satu filem yang boleh berdiri di atas kakinya sendiri. Pendekar Awang. Satu filem je, Cinematic Universe. That's it. 23 filem, come on. Fatah Amin nak hidup sampai bila? Lemah. Come on lah Scorsese, Allahu Akbar. Feige lemah, Feige. Tapi tak apalah, dia Feige kan. Ada apa-apa yang anda tak suka dengan filem ni? Saya tak suka dah cerita ni. Saya tak suka kalau satu benda je, sebab saya takut orang tak faham dinamik antara antagonis dan protagonis cerita ni. Jadi antagonis dalam cerita ni adalah watak British, di mana apa setiap kali dia buka mulut dia bercakap, dia jerit je. Dan protagonis dalam cerita ni, saya tak nak sebut nama, bila dia bercakap, dia bagi arahan je. Jadi cerita ni adalah pertembungan antagonis dan protagonis. Arahan melawan teriakan, dijerit. Siapa menang? Itu tak penting. Sebab pada hujung cerita ni, kita tak kisah pun siapa menang siapa kalah. Sebab pada hujung cerita ni, kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian bersama-sama ke Terengganu. Tengok. Kau tengok cerita ni. Kau tengok cerita ni. Rating anda on the Tolo scale. Macam mana nak cakap Kalau saya cakap saya tak nak pakai Tolo scale. Saya pakai scale je. Sebab scale ni dia adil. Okay? So scale dia 8.5. Terima kasih. Sama-sama. Reaksi satu ayat aku untuk filem Pendekar Awang Darah Indera Gajah adalah filem ini akan lebih kurang sama seperti filem Raja Segala Cincin, iaitu Lord of the Rings, kalau ia mempunyai wang bajet yang lebih tinggi lagi. Apa sangatlah Legolas kalau kita ada Pendekar Awang? Apa sangatlah Galadriel kalau kita ada watak Fazura iaitu Sayang? Apa sangatlah? Apakah yang Martin Scorsese dan Christopher Nolan boleh belajar daripada filem? Basically macam Killers of the Flower Moon dengan Pendekar Awang tu, dia tak jauh beza sangat pun. Tema dia tu lebih kurang aja. Oppenheimer contohnya kan, dia tunjuk macam dia buat weapon kononnya untuk menjaga keamanan dunia lah contohnya kan. Sama, it's the same thing juga. Macam dalam Pendekar Awang, dia menunjukkan macam mana watak Pendekar Awang tu perlu menjaga Tok Gajah daripada Pahang untuk pergi ke Terengganu nak menjumpa dengan Sultan supaya nak elak daripada penjajah British, daripada menjajah tanah Melayu. So daripada situ kita boleh nampak tanpa Tok Gajah kita tak akan dapat kemerdekaan tanah Melayu. Overall kalau tanya aku lah apa yang aku suka tentang filem ni is that aku sukalah diorang cerita pasal perjuangan tu. Aku rasa macam tak cukup diorang cerita pasal perjuangan. Diorang kena tambah lagi. Bukan setiap minit ada pasal perjuangan. Dia kena setiap saat. Basically kalau kita tengok filem ni memang every minute dia akan cakap satu perjuangan. Lepas tu dia cakap British is our enemy. Lepas tu dia kata apa, untuk bangsa dan agama dan negara. So aku rasakan macam
dia kena tambah lagi 30 minit untuk lengkapkan lagi pasal perjuangan. So dia kena tambah lagi. So macam tak cukup lah, dia tak complete lah. Itu je, sayang sikit je lagi, dia patut tambah sikit lagi je. Dapat kau tentang Fazura sebagai Sri Kandi ninja pertama di Malaysia. Saya tak rasa marah pun pasal benda tu sebab ianya adalah tentang Fazura. So kalau Fazura ada dekat dalam skrin, kalau Fazura sendiri yang memang satu-satunya yang berlakon dalam filem ni, mungkin dia tak jadi pendekar awang lah, mungkin dia jadi pendekar bawang. Kalau contohnya Fazura dia berlakon the whole film, dia seorang saja, dia tak cerita pasal perjuangan pun aku tak kisah. Apakah yang Zack Snyder boleh belajar tentang aksi-aksi, beberapa aksi yang bernas dalam filem ni? Come on lah, Zack Snyder even cannot top this lah. Dia balik-balik setiap kali nak tunjuk action dia kena slow mo kan. Baru nak tunjuk part action ke apa benda ke. Dalam ni dia tak payah guna slow mo. Setiap kali nak action, dia punya cut tu macam tiba-tiba dia freeze. Macam tu. Dia tak slow mo, dia freeze terus. Macam contohnya lah, dia nak ada peluru nak sampai kan, peluru nak sampai ke awang. Awang pose macam tu dalam 2 saat. Peluru tak kena pun, tak payah slow mo pun. Satu benda yang aku tak suka pasal filem ni, dia tak banyak sangat cerita pasal perjuangan. We are not getting that enough. Dia keep cakap pasal perjuangan, British is musuh kita. Aku rasa tak sampai lah message tu. Orang tak dapat lah. Kita tahulah golongan-golongan kita ni sekarang macam banyak woke, millennials. So kita kena ada filem-filem macam ni supaya boleh force fit orang macam ni, supaya sedar lah betapa pentingnya sebuah perjuangan untuk bangsa dan negara. Kadang-kadang bila kita bagi satu syarahan yang halus, orang tak dengar. So kita kena bagi pelempang pahang sikit baru orang boleh fahamkan pasal pentingnya tentang perjuangan semua ni. So ya, aku rasa itulah satu benda yang aku kurang suka lah tentang filem ni. Dan satu aku pasal perjuangan, satu benda yang aku suka dalam filem ni adalah tentang perjuangan, dan satu benda yang aku tak suka tentang filem ni adalah kurangnya diorang sebut pasal perjuangan. Rating per 10 aku boleh bagi untuk filem ni overall, it can be more about perjuangan per 10. Aku macam membayangkan, what if Guy Ritchie touches this movie? I don't think he can make as movie sehebat ini lah. It's not as epic as the movie. He can only dream of it. Like apa King Arthur, apa tu? What's that? Dah flop. But this one is gonna make 1 billion awang bucks. Apakah yang Peter Jackson dan George Lucas boleh belajar daripada filem Pendekar Awang ni? Kalau macam cerita-cerita macam Lord of the Rings apa semua tu kan, dia macam terlampau fokus kat lore world building semua tu. Benda tu tak penting. How the world is building, like macam mana strategi perang ke apa benda tu semua tak penting. Yang penting sekarang ni, kenapa kita tak suntik semangat perjuangan tu? Kenapa tak ada bentuk? Kenapa kita kena alpa tentang fisabilillah and all that? Come on! Bangkit! Kena bangkit, tahu tak? Bangkit! Peter Jackson, bangkit! Allahu Akbar! Buat juang terlalu tinggi sampai aku terangkat-angkat, tak jumpa kelemahan. Macam mana gimana kelemahan tu? Dah kena balik as Molotov ke tak tahu? Hilang dah. So yeah, I cannot give any flaws about this movie. It's just full of perjuangan. 10 I need this to be a thing. So I'll give it a rating of Pendekar Awang out of 10. Okay. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.